sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya video Sanusi berkaraoke memang betul-betul tolar sekarang ini, sangat jadi famous. Jadi tidak lama lagi Sanusi mungkin boleh jadi selebriti. Walaupun begitu, akhirnya dia kena sekolah teruk kali ini. Sanusi tak perlu berkaraoke untuk jadi popular. Harapan Daily 12 Januari. Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puan Zakarshi menasihatkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor agar tidak berkaraoke untuk menjadi popular. Sebaliknya wajar untuk menumpukan perhatian terhadap pembangunan negeri Kedah, memandangkan usaha penukaran kerajaan pusat gagal menerusi langkah Dubai. Katanya Sanusi tidak perlulah berseronok macam itu kerana kerajaan tebuk atap 18 Disember tidak berlaku. Sanusi disiriput mentah-mentah oleh skema politik, kata Puan Zakarshi dalam satu hantaran di Facebook. Sanusi tidak perlu hore-hore, elok berhentilah berkaraoke. Tidak perlu jadi populis dengan cara itu. Fokus bangunkan Kedah kerana pertukaran kerajaan pusat gagal. Baru-baru ini Sanusi yang juga pengarah pilihan Raya PAS menjadi sebutan ramai ekoran tindakan berkaraoke sehingga 3 pagi di platform ringkas TikTok. Meskipun banyak pihak telah mengkritik Sanusi, Ketua Dewan Ulama PLAS telah Ahmad Yahya telah mempertahankan Sanusi dengan alasan bahawa Sanusi berdakwah di pentas media sosial. Wow, hebatnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari harapandaily.com. Jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu ulasan analisis daripada Harapan Daily. Analisis daripada Harapan Daily bertarikh 10 Januari 2024, ditulis oleh Norman Razwan. Analisis ini bertajuk Pasti Ada Tempat di Bumi Borneo. Betulkah? Pada pendapat saya secara keseluruhan, ya, belum ada. Orang Sabah dan orang Sarawak belum terbuka untuk menerima PAS ini secara besar-besaran lah, tak ada. Kegairahan Perikatan Nasional PN memainkan propaganda kononnya ada cukup jumlah untuk menggugat kestabilan politik telah mendapat reaksi pelbagai pihak. Dari ketua-ketua parti hingga yang di-Pertuan Agong menafikan raja-raja tidak terlibat dalam percaturan politik negara. Penafian demi penafian. Tetapi kerana dunia media sosial menguasai pemikiran rakyat Malaysia, maka terjadilah provokasi kononnya kerajaan tumbang itu sedikit sebanyak menggugat kestabilan politik dan mampu pula menjejaskan ekonomi. Itulah yang mereka tak sedar agaknya, bahawa semua perupa-perupa ini boleh mengakibatkan menjejaskan kestabilan politik dan mampu juga menjejaskan ekonomi, terutamanya pelabur dari negara luar. Kerana PN menguasai pengundi Melayu sekitar 60% pada ketika ini, maka mereka semakin galak menggunakan segala ruang yang ada memainkan isu agama dan perkabuan, kata penulis ini. Katanya lagi, ya, cara itu sangat efektif di Semenanjung, tetapi cara ini tidak efektif di bumi Borneo yang terkenal dengan sikap toleransi beragama, katanya. Dia juga menulis, disebabkan itu pasti tidak ada tempat bertanding di PRN Sabah. Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kosta, Jeffrey Kitingan, berkata keputusan tersebut disebabkan sentimen di peringkat akar umbi. Perkara yang sama, proklamasi orang Melayu yang ditandatangani oleh Presiden PAS di Semenanjung tidak terpakai di Sarawak. Daripada pemimpin-pemimpin tempatan hinggalah kepada rakyat Sabah dan Sarawak menganggap kehadiran PAS
boleh menggugat keharmonian di bumi Borneo, dia menulis. Dia tulis juga, Anda lihat di ruangan komen rakyat Sabah mengulas kehadiran ahli jawatan kuasa PAS pusat, yaitu IR Khairil Nizam Khairuddin di Convention PAS Sabah. Sebab itu, kekuatan PN hanyalah menguasai negeri majoriti 70 hingga 90% orang Melayu. Mereka boleh berbangga untuk kawasan tertentu, tetapi mereka tahu menguasai orang Melayu saja mustahil PN dapat menjadi kerajaan. PAS mula membeli jiwa pengundi bukan Melayu apabila 60% pengundi Melayu telah berjaya diwalaunkan. Mereka telah cuba lebih bertoleransi dengan kaum-kaum bukan Melayu, katanya. Dia tulis begitu. Walaupun ulama serba tahunya memberitahu hanya orang munafik menjaga hati orang kafir, tetapi kini pemimpin-pemimpin PAS tidak peduli lagi. Mereka perlu membeli jiwa orang bukan Islam yang melihat PAS sebagai parti yang resis, katanya. Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin, mengucapkan Merry Christmas yang sebelum ini dianggap haram, dan MB Kedah pula memberi cuti umum kepada negeri Kedah sempena Taipusam. Malangnya ia tidak memberi sembarang makna. PAS perlu ingat ini zaman media sosial. Apa yang diucapkan di ceruk kampung di Terengganu itu boleh didengar di Tawau. Sikap PAS itu dianggap hipokrit oleh rakyat Borneo karena parti itu memperalatkan agama untuk tujuan politik. Ini yang sangat merunsingkan PN karena pemilih mereka hanya laku di kawasan Melayu tapi bukan di kalangan bukan Melayu. Tapi ingat, tanpa Sabah dan Sarawak, PN sudah kehilangan 56 kursi. Manakala kursi bukan Melayu lain daripada DAP sebanyak 46. Kursi bukan Melayu serta Borneo sudah berjumlah 102. Itu kursi DAP 46 dan kursi daripada Sabah dan Sarawak 56, jadi 102. Bermakna PKR serta UMNO sebenarnya hanya perlu untuk menang 15 kursi saja untuk kemenangan simple majority. Tentu tidak mendatangkan masalah kerana kawasan Malay Urban mampu diraih parti-parti lain seperti PKR, UMNO dan Amanah. Berbaik kepada isu dah cukup jumlah, kita ingin bertanya dari celah mana mereka mendapat cukup sokongan tersebut, sedangkan Borneo terang-terang menolak kerjasama dengan PAS. Pesanan kepada penyokong-penyokong PN atau digelar walaun ini, jangan mudah dikotak-katikkan pemikiran Anda. Jadilah jiwa yang merdeka, jangan jadi hamba. Merdekakan minda Anda agar tidak mudah diperbodohkan, beliau menulis di harapandaily.com. Ini ditulis oleh Norman Razwan, diterbitkan di harapandaily.com, bertajuk PAS Tiada Tempat di Borneo. Ini hanyalah pendapat daripada penulis dan tidak mencerminkan pendapat daripada channel ini. Kita jumpa lagi, bye bye.